Hadis ni cerita satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah dan baginda mendapati seorang wanita berada dalam rumah Sayyidah Aisyah, iaitu kenalan ataupun kawan Sayyidah Aisyah. Faqala man hadhihi, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah, siapa wanita ni? Siapa kawan kamu ni? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, fulanah tadhkuru min salatiha. Ya, dia kata ini kawan saya perempuan, tapi dalam hadis ni dia tak sebut siapa nama perempuan tu. Ya, cuma menurut kalau kita lihat dalam syarah hadis, dia seorang wanita daripada Bani Asad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya kita masih lagi bernyawa dan bertenaga untuk kita beribadah, untuk kita menganjurkan diri kita dalam perkara ketaatan. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah yang berterusan untuk kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada hari ini lebih kurang 19 Syaban. Ramadan tak sampai 2 minggu, tak sampai 12 hari. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sempat minta Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan yang maha mulia, Ramadan yang Allah muliakan dengan keberkatan, dengan gandaan pahala, dengan rahmat Allah, dengan maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan menjadikan Ramadan ini sebagai satu wasilah ataupun sebagai satu wacana untuk menjadikan kita sebagai mukmin yang lebih baik. Cuma suspend sikit lah dekat Selangor ni, SOP tak keluar lagi. Wilayah kami di wilayah dah keluar dah, Alhamdulillah. Tapi wilayah lah, tapi saya duduk Selangor, kerja dekat Putrajaya, tapi mungkin sembahyang lebih banyak dekat Selangor. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Sultan Selangor, Tuanku Sultan Syarafuddin, terbuka hatinya untuk meringankan SOP. Ya, mungkin kalau tak selonggar wilayah persekutuan, mungkin ialah kita mintalah supaya lebih ramai diberi peluang untuk hadir ke rumah Allah, menghidupkan Ramadan, menghidupkan tarawih, menghidupkan bacaan Al-Quran, tadarrus dan seumpamanya, supaya rahmat lebih banyak turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, minta-mintalah tak ada SOP nak datang tarawih kena booster. Takut-takut itu dia bagi dia tak. Kita mintalah kan. Ya, kalau yang tak ada booster tu pergi ambil lah, insya-Allah tak ada apa-apa kot. Ya, dia tak ada Yahudi lah. Yahudi pun ambil booster. Ya, tak ada setakat ni. InsyaAllah Allah lindungi kita, usaha kita untuk membendung COVID-19 ini. Kita dah letih dah. Jadi kalau kita bagi kerjasama dengan baik, insyaAllah lama-lama kita pun akan kembali kepada normal. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Bukhari. Kita masih lagi dalam bab Al-Iman, Kitabul Iman, bab berkaitan dengan keimanan. Pada pengajian yang lalu kita cerita tentang orang Islam, yang mana orang bukan Islam dia masuk Islam, yang mana Nabi SAW sebut aslamta ala ma aslafta,
aslamta ala ma aslafta minal khair. Dia kata orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, maka kebaikan yang dia buat di zaman dia kufur ataupun dia buat Islam dapat pahala balik. Rahmat Allah, ya. Dosa Allah tak kira. Katakanlah seorang hamba Allah ni Hindu, masa dia beragama Hindu tu dia sedekah, dia tolong kawan dia, tolong mak bapak dia. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang tidak melibatkan menyembah selain daripada Allah. So dia masuk Islam saja tuan-tuan, pahala yang masa dia buat sebelum dia masuk Islam tu dikira, dicatat. Ini kita cerita tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dosa pada dosa-dosa yang lalu itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah bincangkan juga mengenai hukum. Bagaimanakah orang bukan Islam, adakah mereka juga ditaklifkan? Mereka juga dipertanggungjawabkan ke atas hukum-hukum syarak. Adakah orang kafir kalau tak solat mereka dikira berdosa juga? Ramadan nak sampai ni, orang Kristian, orang Buddha, mereka tak berpuasa Ramadan, adakah mereka dikira berdosa juga? Ini kita sudah bincangkan, majoriti kata berdosa. Ada segelintir ulama mazhab Hanafi dia kata tak kira berdosa. Dan ini juga ada kaitan dengan perbincangan kita yang panjang lebar pada pengajian yang lalu tentang hukum lah. Ya, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang rider bawa motor hantar makanan dekat orang bukan Islam, makanan yang dihantar tu, produk yang dihantar itu bukan makanan yang halal. Dia kira berdosa atau tidak? Ya, kita sudah bincangkan, dia ada kaitan dengan pandangan jumhur ulama dan pandangan minoriti ulama. Itu semua kita dah selesai dah pada pengajian yang lalu. Siapa nak tahu lebih lanjut boleh scroll dekat website ataupun mana-mana dekat YouTube, ada rakaman ya untuk tahu lebih lanjut perbincangan yang panjang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk hadis yang seterusnya berkaitan dengan Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun faqala man hadhihi qalat fulanah tadhkuru min salatiha qala ma 'alaykum bima tutiqun fa wallahi لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه رواه البخاري. Baik, hadis kita dah baca dah, kita baca terjemahan dia, saya terjemahkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, suatu hari Nabi SAW datang ke rumah beliau. Ya, Sayyidah Aisyah menceritakan satu hari Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Nabi ni ada banyak rumah lah. Dalam satu masa sekurang-kurangnya Nabi ada 9 rumah. Maksudnya setiap kali Nabi berkahwin dengan Ummul Mukminin, mana-mana Nabi akan sediakan rumah. Kecil pun kecil, cukup untuk Nabi dan isteri Nabi tinggal. Dan Nabi akan datang mengikut giliran yang telah ditetapkan. Satu hari dia datang rumah Sayyidah Aisyah. Dalam keadaan itu giliran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Sayyidah Aisyah kat mana? Rumah Sayyidah Aisyah yang paling dekat sekali dekat Masjidil Nabawi. Kalau kita lihat dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu posisi asal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah. Lebih kurang kita kata tu kongsi dinding. Macam dinding tu kan, buka pintu ada rumah Nabi. Macam itulah, berkongsi dinding dan sangat dekat. Ya, dan rumah Nabi yang paling jauh pun dekat Baqi' sana, rumah Ummu Salamah. Dekat pintu 44 tak silap saya, di belah sana tu. Itu kalau ikut ahli sejarah dia kata dia locatedkan mana rumah-rumah isteri Nabi SAW. Dan rumah dia tak adalah jauh-jauh mana, masih lagi dalam sekitar Masjid Nabawi ketika itu. Ya. Jadi apabila Nabi SAW wafat, baginda dimakamkan di lokasi rumah baginda SAW, rumah Sayyidah Aisyah. Yang mana di situ Nabi bersabda,
para nabi dan rasul mereka dikubumikan di mana bumi mereka meninggal, mereka wafat. Kata kalau dia wafat, Allah takdirkan wafat dekat tanah ni, kat situlah dikebumikan, tak boleh pergi pindah tempat lain. Sebab itulah para sahabat mereka meneruskan pesanan Nabi SAW, di mana saja Nabi dan Rasul meninggal, di situlah dikebumikan. Ya, wallahu alam, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui, Rasulullah lebih mengetahui, maka sahabat Nabi ikut saja dan dikebumikan Nabi SAW. Yang kita ziarah, kita lintas, kita bagi salam, itulah lokasi rumah Nabi dan Sayyidah Aisyah. Dan sebab dalam kaitannya juga kalau kita lihat raudah, ni tiang raudah lah. Tapi ni bukan raudah, dia tiang raudah. Ya, Nabi kata ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Maksudnya siapa beribadat dalam tu mudah masuk syurga. Ya. Jadi antara makam Nabi dan satu had yang telah ditetapkan. Kalau dia ada tiang yang ada bunga emas macam tu, itu raudah. Kalau tengok tiang-tiang tu tak ada bunga, tak ada emas macam tu, dia bukan raudah. Dia termasuk dah. Ya. Tapi jangan berlagi raudah pula, nanti pergi semayang kat sini ke iktikaf ke apa, tak ada lah. Ini replika saja tuan-tuan, yang sama dekat Masjid Nabawi sana tu. Ya, jadi itulah dikata kenapa di antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi raudah, sebab makam Rasulullah tu asal rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi SAW wafat dikebumikan, Sayyidah Aisyah masih tinggal kat situ. So makam Nabi dia bagi dua, dan Sayyidah Aisyah letak tirai, dan dia letak katil kat situ, dia tidur lah. Makam Nabi dekat sebelah situ. Kat situ dia sembahyang sunat, dia solat sunat kat situ. Ya. Kemudian selepas wafatnya, selepas 2 tahun selepas itu wafatnya Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia wafat dia pesan minta dia nak dimakamkan dekat situ juga, sebelah Nabi SAW. Seolah-olah nak ambil berkat, dikuburkan, dikebumikan di sebelah Nabi SAW. Dan Sayyidah Aisyah masih lagi tinggal dekat situ. Ya. Dan saat ketika Sayyidina Umar mati, ya, dalam keadaan nasak, ditikam, ya, dibunuh. Jadi sebelum dia mati itu dia minta izin, dia pesan pada orang bawahan, orang kanannya, pesan minta tolong pada Sayyidah Aisyah. Sayyidina Umar minta izin pada Sayyidah Aisyah supaya dibenarkan dia pun nak dimakam dekat dengan Rasulullah SAW. Maka rumah tu rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kata dibenarkan. Tak apalah, kalau betul nanti Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Sayyidina Umar, kembali ke rahmat Allah, maka Sayyidah Aisyah kata tak apalah, makamkan Umar dekat situ. Apabila setelah Sayyidina Umar dimakamkan bersebelahan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar, maka Sayyidah Aisyah dia keluar, dia cari rumah lain. Kalau sebelum ni suami Sayyidah Aisyah Rasulullah SAW dan bapa dia, mahram lah, tak ada masalah kan. Bila Sayyidina Umar dimakam kat situ, dia malu, dia keluar, dia cari rumah lain lah. Itu cerita sedikit lah. Jadi hadis ni cerita satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, dan baginda mendapati seorang wanita berada dalam rumah Sayyidah Aisyah, iaitu kenalan ataupun kawan Sayyidah Aisyah. Faqala man hadhihi, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah, siapa wanita ni, siapa kawan kamu ni? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, fulanah tadhkuru min salatiha. Ya, dia kata ini kawan saya perempuan, tapi dalam hadis ni dia tak sebut siapa nama perempuan tu. Ya, cuma menurut kalau kita lihat dalam syarah hadis, dia seorang wanita daripada Bani Asad. Satu kabilah Arab dekat Madinah tu daripada Bani Asad. Cuma dia tak sebut nama kabilah lah. Ya. Baik. Jadi dia kata wanita ni daripada Bani Asad, kabilah sekian-sekian, nama sekian-sekian, diperkenalkan kepada Nabi SAW. Tazkuru min salatiha. Sayyidah Aisyah describekan dia ni wanita yang sangat kuat beribadah. Sehingga kan dalam riwayat lain disebutkan bagaimana hadhi fulanah a'badu ahlil Madinah. Dia kata wanita ni, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, inilah wanita yang paling kuat beribadah. Tak ada siapa wanita yang lebih kuat beribadah daripada dia. Dia pujilah.
Dia puji betul-betul sebab yalah memang orang yang saleh, orang yang banyak beribadah tu layak dipuji. Bukan masalah benda puji tu benda yang tak salah, tapi benda yang baik dipujilah. Baik, apa respon Nabi SAW? Dalam syarah-syarah hadis, ulama-ulama melihat pada riwayat-riwayat lain, dikata wanita ni kalau beribadah, terlalu banyak beribadah sampai tak tidur malam. Ya, dekat siang pun sibuk dengan beribadah. Maksudnya tak ada masa nak berehat, masanya digunakan untuk beribadah. Jadi kagumlah dilihat dia dan dirasakan satu benda yang amazing. Ya, baik, apa respon Nabi SAW? Nabi kata, qala mah alaikum bima tutiqun. Nabi kata, cukup Aisyah, jangan kamu puji lebih-lebih dekat dia. Ya, cukup. Ya, sebab dalam riwayat menceritakan Sayyidah Aisyah yang ketika mana usianya sangat muda dan ada kawan dia yang memang kaki ibadah, dia rasa kagum dan dia tak putus-putus puji wanita kawan dia ni depan baginda SAW sampai Nabi stop, cukup, kafai, berhenti, jangan kamu puji dia lebih-lebih. Dan Nabi berpesan, alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu beramal mengikut kemampuan kamu. Maksudnya ada something yang Nabi tak suka dengan perempuan ni, ataupun Nabi tak gemar dan Nabi tak setuju dengan perbuatan dia ni. Sampai Nabi kata dia ni tak layak untuk dipuji lebih-lebih. Dan Nabi pesan, hendaklah kamu beribadah mengikut apa yang kamu mampu. Baik. Dan Nabi SAW sebut, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamillu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sehinggalah kamu bosan. Maksudnya, selagi mana kita beribadah, selagi mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak bosan memberi pahala. Allah tak bosan bagi ganjaran. Dan dalam maksud yang lain, Nabi SAW memberi pesan, Allah tak pernah bosan untuk memberi ganjaran yang tinggi, ganjaran yang besar, selagi mana seseorang itu beribadah dengan bersungguh-sungguh, beribadah dengan penuh keihsanan, beribadah dengan penuh kualiti. So Allah bagi dia ganjaran besar. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah kata, wa kana ahabba ad-din ilaihi, iaitu amalan yang paling disukai oleh Nabi SAW, ma dawama alaihi sahibuhu, iaitu amalan yang sering dilakukan secara istiqamah, yang dilakukan oleh pengibadah itu sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi kata, khairul a'mali ma dama wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan, daripada amalan yang banyak tetapi tidak secara istiqamah, tetapi menyebabkan seseorang itu buat banyak. Jadi pertama, dia jadi penat. Kedua, dia menjadi bosan. So bila campur kedua-dua elemen dalam ibadah ni, tuan-tuan, kualiti tak ada. Kualiti tidak ada. So bila kualiti tidak ada, kita dah rasa bosan, Allah pun bosan nak bagi pahala. So seolah-olah ibadah tu sia-sia. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada wanita ini, kamu beribadah ikut kemampuan kamu. Malam berehat, ada waktu berehat ikut contoh sunnah Nabi SAW. Satu hari dalam riwayat Sayyidah Aisyah juga, ada beberapa orang sahabat Nabi jumpa Sayyidah Aisyah. Dia kata, macam mana ibadah Nabi pada waktu malam? Ceritalah Nabi beribadah sampai bengkak kaki, Nabi berdiri tahajud, berwitir dan sebagainya, tempoh yang lama. Ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, rakaat 2 pertama Nabi buat ringan. Pada 2 rakaat kedua pula, Nabi SAW salat malam 2 rakaat, Nabi khatamkan surah Al-Baqarah. Ya, lepas tu salam, zikir sikit, lepas tu bangun, bangkit, tambah lagi 2 rakaat, Nabi baca surah Al-Imran untuk 2 rakaat. Lepas tu surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Boleh dikatakan setiap malam suku Al-Quran Nabi khatam, Nabi baca. Maksudnya ceritalah, bayangkan 2 rakaat surah Al-Baqarah. Berapa lama Nabi SAW berdiri? Itu 2 rakaat. Setiap malam Nabi solat 11 ataupun 13 rakaat. Tak lebih daripada itu. Ya. Jadi sampai bengkak kaki Nabi SAW. Dan bila bengkak kaki Nabi SAW, ada isu yang ditimbulkan oleh golongan orientalis. Ya tak?
kenapa ibadah nak menyusahkan sampai bengkak kaki, menyeksa diri? Dia kata bengkak kaki tu kalau kita rasa sakit. Tapi Nabi SAW dia punya seronok, dia punya lazat dalam beribadah tu, kaki bengkak tak terasa. Itu kelainan yang ada pada Nabi SAW. Kita kalau solat nak cepat habis. Bila nak habis ni, bila nak habis. Ya, lagi cepat bila dah tahiyat akhir tu, dah tahiyat akhir seronok rasanya. Tapi Nabi makin lama makin apa? Ya. Cuma bila Nabi solat berjemaah, Nabi tak adalah panjang-panjang. Nabi sarankan supaya pendek-pendek. Ya, Nabi pernah marah Muaz bin Jabal. Bukan maksudnya Nabi suka solat pendek, tapi bila Nabi solat berseorangan panjang, lama. 2 rakaat surah Al-Baqarah, 2 rakaat surah Al-Imran, 2 rakaat surah An-Nisa. Bayangkan panjang tu tuan-tuan. Suku Al-Quran, mau separuh Al-Quran tuan-tuan, satu malam Nabi khatamkan. Tapi bila berjemaah, Nabi ingat jemaah. Nabi tak selfish. Ya, Nabi tahu di belakang Nabi kata ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang berhajat nak pergi kerja, ada urusan penting dan sebagainya. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, jangan panjang-panjang. Ya, satu hari Muaz bin Jabal dia baca solat Isyak, dia baca surah panjang-panjang. So jemaah mengadu. Ya. Nabi kata tak cukup ke surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Wadduha dan sebagainya, kenapa nak baca panjang-panjang? Itu sifatnya. Ya. Tapi Nabi kalau ibadah sampai bengkak kaki pun tak ada terasa. Nabi tak terasa sebab apa? Kenikmatan ibadah yang Nabi SAW lalui. So tak ada isu lah sebenarnya. Tak rasa lazat beribadat, lazat dalam bertemu munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah lah. Ya. Jadi bila ada beberapa sahabat dia dengar Nabi beribadah sampai bengkak kaki, kemudian dia kata, demi Allah kami tak nak tidur malam. Ya. Kami tak nak berpuasa, kami tak nak berbuka di siang hari, nak puasa saja. Dan ada pula tak nak berkahwin. Itu tu. Sebab apa? Dia kata Nabi yang punyalah hebat, Nabi ni utusan Allah dan Nabi ni maksum, macam ni punya ibadah sampai bengkak kaki. Kalau macam tu kita ni yang buat dosa, tak payahlah tidur. Tak payahlah kahwin dan tak payah berbuka di siang hari. Sampai dekat telinga Nabi SAW, Nabi kata, siapakah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu? Bukankah aku yang paling bertakwa? Nabi cakap ni bukan reaksi sombong, tidak. Tapi nak cerita bahawa Nabi lah insan yang paling bertakwa. Ketakwaan Nabi tu patut dijadikan contoh. Kalau Nabi insan yang paling bertakwa, cara ibadah Nabi itulah yang patut diikuti dan patut disemat dalam hati tuan-tuan. Ya. Dan sebab ketakwaan Nabi lah Nabi beribadah macam tu. So kamu nak jadi orang yang bertakwa, mencontohi insan yang paling bertakwa, ikut cara Nabi SAW. So Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang membenci sunnah aku, malam tak tidur, duk beribadat sampai penat, bengkak, ya, siang tak ada berbuka, puasa tiap-tiap hari dan tak nak berkahwin atas alasan perkahwinan ini, dia dikira sebagai mengganggu ibadah. Nabi kata itu dikira mereka seolah-olah membenci sunnah aku. Jadi kalau kamu yang kata nak ikuti aku sebagai insan yang bertakwa, ikut cara aku. Paling tak sampai kalau kata makam takwa Nabi sekurang-kurangnya dapat mengikuti cara-cara Nabi SAW. So Nabi kata tidur malam, bangkit. Ya, berkahwin, ya, pun juga satu wasilah sebagai ibadah. Begitu juga ada waktu berpuasa dan ada waktu berbuka. Jangan duk bantai hari-hari berpuasa, begitu juga malam tak ada yang tidur, ya, maksudnya beribadah saja. Itu yang Nabi SAW marahkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata berlebih-lebihan dalam ibadah ini satu benda yang tak digalakkan dalam Islam. Sebab tu ulama bincang macam mana, apakah hukum kalau orang yang tak tidur malam, ya, dia beribadah saja. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki dah dibincangkan. Ya, adakah yang Nabi kata tak boleh tidur malam langsung tu itu dikira berdosa ataupun dia lakukan bid'ah yang sangat besar? Ada perbincangan dan ada pendetailannya. Ya, dimaksudkan oleh Nabi
tak tidur malam langsung duk sibuk beribadah, maksudnya kalau dia tak tidur malam, maksudnya menyusahkan diri dia, tak ada waktu rehat, ya, sampai mengganggu kehidupan dia dan mengganggu hak orang lain. Ini yang ditegah oleh Nabi SAW, yang kata Imam Nawawi makruh, karahah, seolah ibadah dia tu tak ada pahala. Ya, tapi kalau macam mana seseorang itu dia bangun malam, tak pernah tidur, katakanlah dalam seminggu tu dia macam biasa, ada tidurnya, bangun pukul 5 tahajud. Ada satu hari tu memang besok cuti, besok boleh rehat. Ataupun kalau dia berjaga setiap malam sampai subuh tu, kalau besok pagi tu ada masa untuk dia berehat, ataupun tak mengganggu kualitinya kehidupan dia, ataupun mengganggu hak anak dan isteri, itu tak ada masalah. Ini yang dimaksudkan dalam hadis, bagaimana seorang wanita tu tiap-tiap malam tak ada tidur dia, duk berjaga, konon dalam arti kata untuk sampai ke martabat yang tinggi. Dan ini ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Nabi tegah tak bagi beribadah sepanjang malam sehingga tak ada rehat, dan apa saja ibadah sehingga kan kita tak bagi hak pada tubuh badan kita yang memerlukan rehat, yang memerlukan secara fitrahnya benda-benda yang diperlukan seperti tenaga, makanan, perkahwinan dan seumpamanya. Sebab apabila seseorang itu ibadah melampaui batas sehingga tidak memberi hak kepada tubuh badan dia, pertama, dia akan cepat penat. Dia akan cepat penat. Dan kedua, bila dia beribadah secara penat, maka dia akan melakukan ibadah itu sambil lewa. Dan apabila dia melakukan sambil lewa, bermakna dia bosan melakukan ibadah itu. Ini tiga ni tuan-tuan, disebut oleh para ulama. Ya. Jadi kalau beribadah sampai penat, datang tiga elemen ini, seolah-olah ibadah tu tak ada kualitinya, tidak ada makna yang besar di sisi Allah dan Rasulnya. Sebab itu dalam hadis dia kata, innallaha la yamallullahu hatta tamillu. Allah tidak akan bosan untuk bagi kita pahala sehinggalah kita sendiri, tak kata orang, bosan nak buat ibadah tu. Ada orang dia sampai tahap dia bosan bila dia dah penat. Bila dah penat tu dia semayang pun Allah, angkat tangan pun tak habis, macam nak tanak saja. Allah paksa. Ya. Ada orang dia buat macam tu, nak tak nak je baca. Kalau baca pun kumat kami mulut dia tu pun itu saja. Dan ada orang bila dia beridah, bila dia rasa penat, dia rasa apa, yang sunat-sunat solat pun dah start tinggalkan dah. Baca Allahu Akbar dah penat, doa iftitah pun tak baca. Tu dah start bosan lah. Baca Fatihah, nasib baik Fatihah ni rukun, kalau tak rukun aku tak baca lah. Jadi lepas Fatihah amin terus rukuk, sunat tak baca, surah tak baca. Itu ya. Jadi bila kita dah bosan, dia tak ada ihsan dalam ibadah. Maksud ihsan apa? Ihsan ni kualiti lah, memperelokkan ibadah tu. Yang Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innallaha yara. Maksudnya kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah ataupun Allah sedang melihat kamu. Seumpama perumpamaan kita buat kerja kat office, bos duduk sebelah. Kita bayangkan kualiti kita kerja macam mana. Duduk kerja, jabat, tak buat apa semua, bos berdiri kat sebelah tengok kita buat kerja. Bayangkan kualiti ibadah kita, kualiti kerja kita macam mana. Sangat berkualiti. Tak ada siapa tak berani nak sambil lewa ataupun culas dalam kerja di hadapan bos. Macam itulah. Ya, tapi bila ada bosan dan bila ada rasa penat, ya, maka ibadah tu dibuat dalam keadaan suam-suam suku, dalam keadaan acuh tak acuh. Maka di situ bila kita dah rasa bosan, maka Allah pun tak ada nak bagi pahala tentang ibadah kita. Soalan macam sia-sia lah. Itu yang Nabi tak bagi. Sebab itu Nabi kata, alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu laksanakan ikut kemampuan kamu. Biar sedikit tapi ihsan, kualiti. Biar malam tu kita solat mungkin 1 jam saja, ya, ataupun lagi setengah jam nak subuh, tapi kita solat katakanlah tak sampai 11 rakaat, mungkin 3 rakaat, tapi 3 rakaat tu betul-betul khusyuk, kualitinya bagus, bacaannya bagus. Itu lagi bermakna.
Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Nabi sangat suka bukan kuantiti ibadah. Ya, dia kata yang paling Nabi suka istiqamah. Sedikit tetapi istiqamah. Itu yang Nabi suka, yang lebih Nabi hargai. Daripada kita buat banyak setiap hari tetapi kualiti tak ada. Sebab apa? Penat. Dan kenapa penat? Manusia. Mana ada kuat kekuatan yang kita kata dia boleh tahan macam tu punya hebat. Usain Bolt, raja pecut dunia kan. Ya. Dia boleh lari 100 meter tu kurang daripada 10 saat, 10 saat, 9 saat lebih lah punya laju. Ya. Punya laju tuan-tuan. Tapi suruh dia lari 200 meter. 200 meter pun dia okey, tapi dia start slow. Tapi kalau suruh dia lari 400 meter, dia tak boleh. Yang boleh 400 meter pecut menang 4 emas zaman 80-an ke 90-an. Carl Lewis, dia 4 emas. Dia 100 meter, 200 meter, 400 meter. Raja track lah zaman tu. Tapi Usain Bolt 400 meter dia tak boleh. Manusia ada had dia. Dia terror dalam had macam tu sampai situ. Tapi kalau lebih daripada 200 meter, dia dah start, dah slow dah. Dia tak boleh compete dengan orang yang pakar 400 meter, tuan-tuan. Macam itulah kita manusia ni, tuan-tuan. Ya, konon tiap malam beribadah. Ya. Sampai dia rasa ibadah tu dia buat. Memang setiap malam bangun tidur sampai tu. Tapi ibadah asal boleh saja, asal cukup rakaat, asal cukup bacaan. Khusyuk tak ada. Itu yang Nabi tak nak. Yang Nabi nak biar sedikit tetapi kualiti. Dialah 3 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat tapi berkualiti. Jangan sampai kita jauh daripada pahala yang serupa Allah tak bagi. So Nabi gambarkan beribadah yang bosan, Allah pun bosan nak bagi pahala. Bosan apa? Penat dan sebagainya. Sebab itu, ya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata berbandingan, dia komen dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia pesan hadis ni menunjukkan tentang sedikit tapi memberi kesan yang sangat besar. Seolah-olah wanita ni beribadat sepanjang malam tetapi kualitinya tidak mengikut kemampuannya. Seolah-olah kita letak batu yang besar dan kita ambil air yang penuh dalam satu bekas yang besar, kita siram sekali banyak di atas batu tu. Batu besar kita ambil satu bali, kita siram. Ya. Dia kata dia cuma beri kesan batu tu basah saja. Bila batu tu kering, struktur ataupun bentuk batu tu sedikit pun tidak berubah. Macam tu juga. Maksudnya air yang banyak dihempas daripada jarak yang tinggi dalam kapasiti yang banyak tidak boleh memecahkan batu tu, hatta merubah sedikit pun tidak berjaya. Dari Imam Ghazali dia kata nilai hadis ni seolah-olah dia kata satu batu yang diletak dan dititikkan titisan demi titisan air yang sedikit ke atas batu yang besar dalam tempoh yang lama, dan titisan demi titisan air yang jatuh di atas batu tu tidak pernah berhenti setiap hari. Tidak pernah berhenti setiap hari secara istiqamah atas batu tu. Dan titisan yang sedikitlah yang tidak berhenti setiap hari menyebabkan batu tu akhirnya lekuk. Itu yang Imam Ghazali kata. Cantik perumpamaan Imam Ghazali. Daripada kita duk siram air, batu tu tak pecah, sikit pun tak berubah. Dia senyum je batu tu. Ya, sikit-sikit berbanding kita letak titis 2-3 tahun, 4 tahun, lekuk batu tu. Itu yang Nabi duk kesankan. Nabi fikir bahawa perlu ada istiqamah dalam ibadah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW pesan khairul a'mali ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang mana yang sedikit tetapi yang berterusan walaupun sedikit. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah dia mengadu kepada Nabi SAW yang dia ni susah nak bangun malam. Ya, dia susah nak bangun malam. Ya, kalau tuan-tuan yang jenis senang bangun malam, alhamdulillah. Ya, tapi saya tak ada masalah Ustaz, saya ni boleh bangun malam, tak ada masalah, okey lah. Ya, dia cakap tu, ya baguslah. Saya tanya bila start boleh bangun malam.
Semenjak pencen Ustaz, pencen ialah tak kerja, waktu rehatnya dia ni. Tapi kalau orang muda tak boleh blame dia orang lah, susah nak bangun malam, dia pergi kerja apa semua kan. Tapi yang dah pencen tu dia waktu rehatnya lebih sikit mungkin, ya mungkin dia waktu faktor usia tidur pun tak banyak, dia mudah bangun malam. Tapi Abu Hurairah ni dia usia muda, ya orang yang semangat hafal hadis, dan dia ni susah nak bangun malam. Dia pesan kepada Nabi SAW, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku ni susah nak bangun malam. Ya, Nabi kata kalau kamu tak boleh nak bangun malam, gantikan solat kamu pada waktu siang, solat duha. Paling kurang 2 rakaat, jangan tinggal. Nampak? Ya, sebab itu ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata solat duha ni dia sebagai ganti bagi mereka yang tak boleh solat malam. So tuan-tuan kalau macam kita kerja tak dapat nak solat malam, witir, tahajud dan sebagainya, kita gantikan, ya. Waktu rehat nanti kita ambil masa sikit. Contoh masuk pejabat kan, ambil masa dalam 15 minit nak solat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Cuma masa kita ambil 15 minit tu ganti balik lah. Kalau balik pukul 5, balik 5 suku, ganti balik, wajib ganti tu. Sebab itu waktu yang kita ambil hak pejabat kita. Ya, orang tanya, Ustaz, saya ambil masa satu hari 12 rakaat, saya akan solat dekat surau pejabat, solat duha. Lebih kurang ambil masa 20 minit. So macam boleh ke Ustaz? Boleh, tapi masalahnya kena ganti balik. Ya, so tuan kena balik 5.20, ganti balik. Itulah amanah lah kan, amanah. Ya, jadi itu. Jadi Nabi kata jangan tinggal 2 rakaat. Nabi tak kata bolehlah 8 rakaat, dia tak kata 12 rakaat, 2 rakaat. Tapi jangan tinggal. Maksudnya Nabi jaga kualiti, bukan kuantiti. 2 rakaat, tetapi dari segi sudut kualitinya, dari segi sudut kebaikannya dan sebagainya, maka Nabi SAW menitik beratkan kualiti, ya. Itu kualiti. Sebab itu tidak heran dalam hadis ni Nabi marah kepada wanita yang tak tidur malam, duk beribadah sepanjang malam. Pasal apa? Sebab ibadahnya tidak berkualiti. Tapi kadang-kadang kita bukan jenis tiap-tiap malam bangun, tapi ada satu hari itu mungkin dia sekali-sekala daripada isyak sampai subuh tak tidur. Mungkin ada orang Ustaz, ya. Ada Ustaz saya ni bulan Ramadan, ada malam saya tidur, ada malam saya tak tidur, saya pada isyak sampai lepas tarawih saya tak tidur. Sekali-sekala okey lah, itu tidak memudaratkan diri dia. Dia kalau buat hari-hari itu boleh menjurus kepada bosan dan seumpamanya, dan menyebabkan kualiti ibadah tu berkurangan. Dan bila kualiti tak ada, pahala tu akan berkurangan. Ya, pahala tu macam seolah-olah Allah bosan nak bagi kita. Seolah-olah macam kita present kerja, hasil kerja kita kepada bos kita, kerja yang asal boleh, yang kualiti tak berapa tak nampak. Jadi agak-agak apa yang bos kita nak reward, sila-sila dia reject tuan-tuan. Ya, ini kerja asal boleh, tak nak, saya nak kerja yang kualiti. Begitu jugalah dalam hal ibadah. Mungkin ibadah yang tak ada kualiti ni mungkin Allah tak reject 100%, mungkin ada pahala, tapi pahala tu tidaklah sebesar mana yang tidak diharapkan berbanding yang buat sedikit tapi kualitinya bagus dan menjamin pahala yang sangat-sangat besar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu lahu bihi al-hasanatan wahidatan. Nabi kata sesiapa yang berniat nak buat kebaikan tapi dia tak jadi buat, Allah bagi dia satu pahala niat lah. Wa man amilaha wa man hamma bihasanatin wa amilaha, sesiapa yang berniat nak buat kebaikan dan dia buat kebaikan itu, kataballahu lahu biha 10 hasanatin ila 700. Allah bagi dia satu amalan kebaikan yang dia niat, yang dia buat, sekurang-kurangnya Allah bagi dia 10 pahala. Dan dia boleh berganjak kepada 700 pahala satu ibadah. Ila adha'afin kathirah, 700 tu dia boleh berganda 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5. Maksudnya ibadah kita ni tuan-tuan, paling sikit Allah bagi 10. Ya, tinggi tidak terkira banyaknya, boleh jadi 700 kali ganda satu ibadah. Dia boleh 700 kali 2 kali 3 kali 4. Macam contoh kita solat sunat, kita solat maghrib di masjid yang sama, imam yang sama, tak semua kita ni pahala sama. Walaupun saya ni ustaz, mungkin pahala saya jauh lebih rendah daripada tuan-tuan. Sebab apa? Kualiti. Nampak tu?
Ya. Sebab itu Nabi tekankan biar sedikit, tapi 2 rakaat bukan 10 pahala saja. Boleh jadi 700 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Kehendak, ikut kehendak yang Allah bagi. Dan itu pilihan kita. Nak pahala banyak, kualiti kena jaga, keikhlasan kena jaga. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Jawab ya. Aduh. Baik. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irati min khairin. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan keluar daripada api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat 1 biji bali daripada kebaikan. Dan seseorang itu akan keluar daripada api neraka yang mana dia berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya seberat 1 biji gandum daripada kebaikan. Dan juga orang yang keluar daripada api neraka, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya ada sebesar biji jagung yang kecil tu daripada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas cerita tentang keimanan, sama juga seperti hadis yang dah azan dah. Belum lagi. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata siapa yang ucap la ilaha illallah yang mana di dalam hatinya ada kepercayaan terhadap kalimah la ilaha illallah, iaitu keimanan pada Allah, walaupun sebesar biji gandum yang kecil saja. Ya. Gandum tu sebelum dia jadi tepung kan dia ada macam kan padi tu kan. Jadi kita kupas tu maka dijadikan hasilkan gandum. Ya. Sebesar biji bali. Maksudnya ya, hadis ni cerita tentang ahli maksiat, orang yang tidak kufur, yang selagi masih ada keimanan yang sedikit di dalam hatinya, itu menyebabkan dia tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dah azan dah. Subhanallah. Okey, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi ya. Ya. Hadis ni cerita asasnya tentang orang yang ada iman sedikit, dia tak kekal dalam api neraka. Ini hujah ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli maksiat yang meninggal dunia tak sebab bertaubat, katalah hamba Allah ni dia tak pernah murtad, dia mengaku Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad tu Rasulullah, tapi daripada kecil sampai meninggal tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang, sedangkan meninggalkan salat tu sebesar-besar dosa tuan-tuan. Ya. Tetapi satu hari nanti dengan ada keimanannya yang sedikit itu akan menyebabkan dia akan keluar daripada api neraka. Tapi yang disebutkan maksudnya apa? Selepas ba'da istifai uqubatihi ala dhunubih, selepas dilaksanakan penyiksaan ke atas dirinya. Maksudnya dia akan keluar satu hari nanti, tapi akan dicuci dalam api neraka sampai bersih, barulah dia dikeluarkan. Dalam riwayat sampai betul-betul rentung habis tu. Ya. Sedangkan tak apalah kot, okeylah kot masuk neraka dulu, lepas tu nanti masuk syurga juga. Jangan tuan-tuan, jangan. Kita ambil api letak kat tangan 5 saat pun tak tahan. Apatah lagi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Orang kafir dekat dunia ni dia mengejek para nabi dan rasul, mana azab kamu? Datangkan azab. Bongkak mereka. Ya, mereka minta kalau betul kamu ni nabi, datangkan azab kepada kami. Minta cepat. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan
memungkiri janji. Mungkir janji apa? Orang yang buat dosa, kufur pada Allah pasti dapat azab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari penyiksaan dekat akhirat nanti, satu hari di sisi Allah ikut kiraan kita dekat dunia ni 1000 tahun. 1000 tahun. 30 hari dalam neraka bermakna 30,000 tahun. Kita rasa dah lama kat dunia ni. Saya umur 40-an, lama dah. Daripada kecil tu, kisah yang kecil-kecil pun tak berapa ingat. Adalah ingat, ada yang tak ingat. Lama dah. Yang pangkat macam bapak saya umur 70-an, 80-an tu, itu pun lama dia. Yang pernah merasai zaman penjajahan British, zaman Jepun pun masih hidup lagi. Rasa lama betul umur dia ni. Bayangkan satu hari 1000 tahun. Kalau dia duduk kat neraka tu 1000 tahun, 1000 kali 1000. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap macam mana orang. So jangan bercita-cita walaupun sesaat. Jangan fikir, jangan tunjuk mata depan neraka sudah. Tengok neraka pun tak ada. Ya. Cuba dalam hadis ni cerita, dia kata tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang yang buat maksiat dia tidak akan kekal dalam api neraka. Ya tuan-tuan, saya pernah tengok satu hari tu, saya ni ada jumpa kawan lah. Weekend tu kita ada meeting. So bila nak meeting kat rumah, ada meeting sikit lah. Sebab saya dia pun ada buat konsultan dalam bidang patuh syariah ni. Ya, meeting jumpa kat mana? Dia kata, boleh tak Ustaz kita jumpa dekat Starbucks. Okey, tak apa Starbucks. Jumpa Starbucks. So dia klien kita lah, kena belanja kan, duduk. Saya duduk tu, ada seorang hamba Allah ni. Rasa dia ni Melayu dengan anting-antingnya, modern lah, very modern, dan very western punya lifestyle lah dia ikut. Ya. Dan saya tengok dekat tengkuk tu macam ada tattoo sikit. Cuma mungkin dia tutup. Dekat Malaysia dia tak berani lah kot. Dia tak tutup, dia pakai t-shirt tu. Dengan seorang perempuan. Perempuan tu pun sama juga, is very sexy woman. Ya. Lebih kurang umur 20-an. Dia boleh lah duduk sebelah. Jadi kita tengok Allah, cakap Melayu, cakap apa, campur-campur English sikit. Moga-moga Allah campak keimanan, Allah kekalkan keimanan dalam hati dia lah. Ya, apa nasib dia dengan tattoonya, macam mana sembahyang dia. Ya, kita bukan asal kebuk, tapi kita bila nampak dia punya keterampilan macam tu, kita takutlah, adakah dia sembahyang, macam mana dia punya Islam dia, macam mana akidah dia, tuan-tuan. Sebab apa kita ni, kita tengoklah, dia tengok, ya, pandang juga tu. Macam mana ada peluang nak dakwah ni, bagus juga kan. Jadi bila dia duduk tu, dia makan, saya tengok lelaki tu angkat tangan, bismillah, baca doa makan. Yang perempuan tu angkat tangan. Bila dia tengok kita nampak dia baca doa makan, kita rasa sejuk juga hati tu lah. Ya, at least dia macam tu, pakaian tak apa. Dan saya nampak kemungkinan yang dekat belakang leher dia tu ada nampak benda. Saya rasa, saya tak pasti tattoo ke tidak, tapi saya rasa memang tattoo kan. Cuma dia pakai baju tu mungkin tak nampak lah kan, nampak tu sikit tu. Tapi bila kita tengok dia baca doa makan tu, maksudnya ciri keimanan tu ada lah. Ada ciri keimanan, hope tu ada. Orang kata, lega, alhamdulillah. Minta lah dengan usaha dia baca doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina bana, minum stok kopi Starbucks tu dengan makan kek tu, rasa ya Allah, saya doa dengan amalan yang mungkin sekecil macam ni yang tinggi nilainya, minta-mintalah ini sebagai pencetus hidayah kepada dia, tuan-tuan. Seperti mana seorang wanita yang pelacur, Allah ampunkan dosa dia dengan haja bagi anjing minum, ambil kasut dia bagi anjing tu minum. Dengan keikhlasan, dengan bagaimana dia menghidupkan amalan kebaikan, Allah bagi dia hidayah dan Allah ampunkan dosa dia. Dan kita doakan dia macam tu juga, ya Allah, dia baca doa makan tu dalam keadaan pakaian yang memang western punya style, ya, dengan ada anting-anting apa, minta-minta lah ya Allah, dengan kebaikan dia baca doa makan tu, Allah bagi hidayah. Ada sikit benda tu dia nampak buat tu secara fitrah, saya tak bohong, melegakan hati saya.
Paling tak pun kau baca doa makan, kau janganlah murtad, itu saja. Kan? Kita tak nak dia jadi free thinker, atheist tu bahaya tuan-tuan, jangan main-main. Ya, ada doa makan tu, oh alhamdulillah, dia masih percaya kepada Allah, dia masih beriman pada Allah, dia masih lagi Islam, dia tak adalah sampai setakat pakaian yang seksi tu sekadar untuk suka-suka sajalah, tapi tak adalah sampai nak keluar agama dan sebagainya. Tetapi orang macam ni, yalah, ada peluang kita kena bimbing jugalah, kena cari peluang, terutama family kita ke jiran-jiran kau, kita kena approach orang macam tu. Sebab apa? Tak semua yang memang kita nampak cara hidup dia macam tu memang buang agama, tidak. Ada ciri-ciri agama mereka masih sayangkan agama tu, ada. Cuma kita tak tahu dan kita tak try, kita tak tahu apa hasilnya. Kadang-kadang kita judge terlalu awal. Ni tak ada harapan ni. Itu silap kita. Ya, maka habisnya orang tu terus hanyut dan kita sendiri yang rugi. Dan paling teruk nanti dekat akhirat, kita akan dipertanggungjawabkan tak menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu terdapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekat itulah sajalah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita dapat baca sebanyak 2 hadis pada hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat rahmah dan maghfirah. Mudah-mudahan berkat pada malam ini kita dapat naungan Allah. Dengan berkat perhimpunan kita pada malam ini, kita, ya, Allah panjangkan umur kita, dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia, kita dapat menghidupkan Ramadan dengan baik. Insya-Allah mudah-mudahan berkat Ramadan tahun ini kita menjadi hamba Allah yang lagi baik, dan menjamin kita insya-Allah membantu kita untuk mudah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man ila ghafarta wal hamdan ila farajta wa la dayna ila qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.